Okey, Assalamualaikum. Okey, untuk kali ini aku akan start pasanglah aku punya crankcase. Okey, crankcase pun dah cuci bersih, bahagian dalam semua dah bersih. Yang gam-gam lama pun kita dah buang habis. Okey, first kali aku akan tutup lubang ni. Okey, ini adalah lubang push rod untuk clutch. Okey, memandangkan aku dah tak pakai clutch, jadi push rod ni aku dah tak pakai. Jadi bila aku buang dah buang dia punya push rod tu, jadi akan jadi lubang lah kat sini. So, minyak yang daripada sini, dia akan masuk ke sini. Dia akan masukkan ke sini. Lepas tu dia akan masuk dekat ruangan bearing ni. Lepas tu dia akan masuk ke dalam shaft gearbox ni. Dia akan keluar dekat lubang ni. Okey, lubang ni. Okey, barulah dia akan melincirkan kita punya sistem clutch. Okey, kita punya clutch plate tu dulu kena minyak. Okey, sekiranya kita tak tutup lubang ni. Okey, kita tak tutup lubang ni, jadi pressure minyak akan keluar. Akan keluar ikut sini lah. Okey, jadi minyak yang pergi ke clutch kita tak cukup. Jadi itulah berlakunya clutch terbakar apa semua. Untuk geng-geng yang dah convert clutch tangan, yang dah buang push rod tu, memang kena tutup lah. Okey, kita saksikan. Okey, aku tutup guna nut je. Okey, aku masukkan nut dalam ni. Okey, macam tu. Okey, dan kemudian aku guna safe locking nut ni. Okey, nampak safe locking nut. Okey, dalam dia tu dia macam ada warna biru tu, safe locking nut. Okey, so locking nut ni dia tak mudah untuk terlonggar lah. Okey, kita pasang je. Okey. Ya, jadi aku dah tutup, nampak. Jadi lubang ni dah tertutup. Jadi kadar kebocoran minyak dekat sini kurang lah. Jadi dia akan masuk ke clutch kita cukup. Nanti ada vacuum kah? Vacuum tidak ada. Tidak ada. Ayo. Vacuum tidak ada. Okey, kemudian aku akan tambah satu lagi nut untuk safety, sebagai safety lah. Okey, supaya tak mudah longgar. Kita doublekan dia punya nut ni. Salah satu nutnya kita takut nanti engine vibrate ke apa ke, dia senang longgar. Kita tambah nut. Atau lagi satu korang boleh guna Loctite lah. Guna Loctite pun lagi bagus. Okay, sebab aku tak ada Loctite, jadi aku buat macam ni je lah. Nampak belakang. Kecil aja belakang. Masih aja belakang. Menghadap dalam belakang. Jatuh. Kamera jatuh, guys. Nanti bagi kunci tu, nanti tak mesti lepas sempat bagi kunci apa? Saya ambil kunci tu. Okay. Macam tu. Okay. Jadi aku dah tutup lubang ni. Okay, next. Okay, barulah kita boleh pasang semua bearing. Okay, untuk macam bearing ni senang je. Kita just ketuk je. Tapi ketuk bahagian luar lah. Ketuk dia masuk balik. Tapi aku tak tukarlah bearing aku, sebab bearing aku rasa elok lagi. Okay. Nanti kita sambung untuk proses pemasangan bearing. Okey. Okey, letak je. Okey, bila kita panaskan senang masuk. Jadi kita tak perlu ketuk, tak perlu streskan bearing tu. Okey guys. Okey, seterusnya aku akan masukkan bearing yang blind ni jugalah. Di sebelah ini sebelah clutch.
Okey, untuk sebelah clutch ni pakai 6002, tadi terbalik. Yang patutnya tadi 6202. Yang sebelah clutch 6002. Okey, ini pun sama juga, satu bertutup, satu terbuka. Okey, jadi kita akan masukkan dekat sini lah. Okey. Okey, untuk masukkan ni pun juga aku akan panaskan jugalah. Okey, saksikan guys. Okey, sama juga bahagian bertutup sebelah bawah. Okey, letak saja guys. Mudah. Okey. Next kita akan pasang bearing crankshaft sebelah clutch ni lah. Okey, nanti kita sambung. Okey, sekiranya korang ganti bearing ni sama juga. Okey, yang ni dia kena buka dia punya plate ni. Okey, pastikan nanti selepas korang pasang sama juga macam tadi, korang panaskan, korang dah masukkan, pastikan dua skru ni korang guna Loctite lah. Kita tak nak nanti dia boleh tertanggal dengan sendirinya. Better guna Loctite untuk ikat dua skru ni. Tapi aku tak tukar bearing ni, jadi aku tak buka pun, jadi aku tak perlu letak Loctite lah. Okey guys. Okey, seterusnya aku akan pasang bearing crankshaft. Ni sebelah clutch. Okey, sebelah clutch kita kena pasang bearing macam ni lah. Okey. Bearing sebelah untuk crankshaft aku pakai SKF Explorer tapi yang biasa besinya. Sebelah ni aku pakai fiber. Tapi fiber lama-lama dia berbunyi. Okey, nampak SKF Explorer. Okey, tapi ni yang besi je. Biasa punya je, murah je ni. Beli dekat kedai bearing. Saiz 6305 C3. Okey. Okey, kita akan panaskan guys dan kita akan pasang. Okey. Okey. Kita masukkan bearing guys. Jaga berhati-hati, panas. Masih ketat di situ. Okey, bearing tadi kita panas terlampau sekejap sangat, jadi kita terpaksa ketuk jugalah masuk. Tapi dia mudahlah masuk. Okey, nanti kita akan pasang crankshaft pula. Kita akan guna teknik yang sama lah untuk kita akan panaskan dan pasang crankshaft kita. Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dia tak boleh sengit ni. Okey. Cun. Terus rapat. Hati-hati guys, panas guys. Okey, kita biarkan dia hingga sejuk. Dia biarkan dia sejuk dengan sendirinya. Okey guys. Okey, enjin dah sejuk, jadi kita boleh pasang gearbox lah. Okey. Ini gearbox kita. Okey, yang kita tahu ini sebelah sprocket, ini sebelah clutch. Jadi macam ni, ini macam ni. Kedudukan gear dia. Okey, jadi kita satukan dia macam ni. Okey, pastikan dia masuk. Itu kita akan masukkan terus dalam dia punya lubang bearing tadi lah. Okay. Terus masukkan, combine dan masukkan. Dia tak boleh pasang satu-satu, dia kena pasang serentak dua-dua. Okey. 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 Okey, untuk seterusnya korang pastikan dia punya yang ni penahan stopper untuk gear 4 ni. Okey, pastikan dia langgar ke dinding tepi ni lah. Jangan dia ke depan ni pula. Okey, macam ni. Okey. Okey, seterusnya aku akan pasang dia punya Y ataupun dia punya fork. Okey. Ni fork dia. Dia ada tulis R. R ni belah right, kanan enjin, maknanya sebelah atas. Yang ni pula dia L. Nampak tulis L. Okey, nampak tak? Fokus tak?
Okay, L dan R. Okay, huruf ni kena menghala ke atas. Kita pasang yang left dulu. Okay, yang left dia akan masuk ke gear yang ni lah. Yang ke sebelah clutch. Okay. Okay, so kita tolak dia ke tepi macam tu buat sementara waktu. Okay, kemudian kita pasang yang R. Sama juga, R ni menghala ke atas. Kita pasang dekat gearbox yang sebelah sprocket ni pula. Okay. Tapi kita tarik ke tepi dulu. Sebab untuk kita masukkan dia punya shift drum ni. Okay. Okay, sebelum tu korang pastikanlah korang minyakkan dulu korang punya gearbox ni. Kita tak nak nanti terlampau kering. Okay, aku dekat shift drum tu aku akan minyakkan dulu. Kat mana tempat yang bergerak tu lah kita minyakkan. Okay. Okay, macam shift drum ni pun kita letak minyak sikit dekat alur dia. Okay, macam tu. Tu kita masukkan je shift drum ni dalam dia punya lubang. Okay, dah masuk. Okay, bila dah masuk, ini kita masukkan dalam alur dia. Okay, masukkan dalam alur dia. Yang bawah pun sama. Yang bawah dia agak ke dalam, jadi aku pakai screwdriver lah untuk angkat dia punya. Okay. Okay, bila dua-dua dah masuk, okay, baru korang pasang dia punya shaft ni. Okay, sebelum pasang kita minyakkan dulu. Okay, kat shaft pun kita minyakkan. Okay, pastikan ada spring atas bawah jangan hilang spring ni. Okay, tu bila dah center kita masukkan. Okay, sampai. Kalau dia masuk habis tu dia mesti boleh main. Okay, dia main macam ni. Sebenarnya masuk betul lah. Okay, itu pemasangan gearbox. Kita try pusing-pusing dia. Okay. Ni free. Satu. Gear 2. Gear 3. Semakin berat. Dan yang terakhir gear 4. Okay, ini gear 4. Okay, nak masuk gear 4, nak ke free tak boleh pasal yang ni dah lock. Gear 4 dah lock. Jadi kalau kita nak free, kita tarik ini, pusing. Satu pusingan. Okay, dah siap pasang gearbox, dah check gear semua okey. Kita pasang kita punya kickstarter lah. Okay, yang perlu kita minyakkan dulu dalam lubang dia. Okay, minyakkan dulu dia punya shaft ni. Okay, first kita masukkan washer yang besar tapi nipis ni. Okay, masuk macam tu. Lepas tu kita masukkan spring. Okay, spring yang ada ni masuk dalam lubang ni macam tu. Okay, kita masukkan washer yang separuh ada belah ni. Okay, kita masukkan dalam ni ikut spring tu. Okay, kita minyakkan sikit.
Okey, kemudian baru kita masukkan. Okey, spring tu masuk dekat sini. Okey, cangkuk spring tu kan. Harap korang nampak lah. Masuk dekat sini. Macam tu. Okey, dah settle. Masuk yang tu. Kemudian kita masukkan spring yang ni. Okey, masukkan spring yang ni. Kemudian dia punya gear yang bawah. Okey, yang ni yang ada pakai trik ni. Untuk gear yang bawah ni kita kena masukkan macam ni. Okey, untuk yang ni pastikan dia punya, aku selalu pastikan dia macam ni. Dia menghala ke atas. Menghala ke atas benda ni semasa time nak pasang. Okey, nak masukkan dia sangkut gear kan. Korang pusing je. Korang masukkan. Masukkan gear tu. Okey. Macam dah lebih. Kita kurangkan satu gigi. Macam ni kurang sangat. Kurang sangat. Okey, kita ambil satu gigi ke depan. Okey, macam ni lah. Okey. Kalau kurang sangat, nanti kickstarter kita tak tendang balik, spring tu tak kuat. Jadi kita masukkan kickstarter ni. Kita pusing dia. Tu kita angkat. Harap korang nampak lah. Okey, letak. Okey, bagi dia jatuh. Okey, barulah kita punya kickstarter ni dia tak lembik spring dia. Dia bidas kuat lah. Kalau korang letak tak ikut dia punya yang ni tadi, kickstarter korang spring jadi lembik. Dia tak menendang dengan kuat lah. Okey, sekarang ni okey lah, dia menendang dengan kuat. Okey, settle. Sebelum ni korang minyakkan dulu dia punya gigi-gigi gear ni. Kita tak nak nanti kita start haus lah apalah. Okey. Semua juga dengan gear ni pun kita minyakkan. Okey. Siap minyakkan, kita masukkan je. Masukkan macam ni. Pastikan dia bertemu dengan gigi ni lah. Okey, macam tu. Kemudian kita masukkan washer. Okey, jangan lupa lah, sini ada washer. Okey. Settle untuk pemasangan kickstarter dan gearbox. Okey, yang ni jangan lupa cabut balik lah. Sebab ni di sebelah luar. Nanti kalau nak pasang kulit enjin tak lepas sangkut benda ni. Dia punya star ni. Okey, next step kita akan gam lah. Gam keseluruhan bahagian ni. Okey, dekat sini, area sini kau boleh tebal. Tapi area sini jangan tebal lah. Sebab ini dia punya oil gallery. Takut nanti bila kita letak tebal, minyak ni akan masuk dalam longkang ni. Jadi minyak kita tersumbat. Laluan minyak itu tersumbat. Okey. Kita pasang gam dulu guys. Nak pasang gam kena cuci bersih-bersih, tak boleh ada minyak. Sebab kalau bocor nanti satu hal pula nak kena belah enjin balik. Senang nak belah enjin ni. Okey guys, kita sambung untuk proses pemasangan gam selepas ini. It's a fine day, people open windows, they leave their houses just for a short while. It's going to be a fine night tonight, it's going to be a fine day tomorrow. It's going to be a fine night tonight, it's going to be a fine day tomorrow. Lepas tu kita boleh check lah kita punya crankshaft. Pastikan lembut lah. Jangan jadi ketat apa semua tu. Itu ada something wrong lah. Mungkin bearing kita stress. Mungkin kita punya diameter crankshaft tu terlampau lebar. Sebab dia ada spek dia. Diameter crankshaft pun dia ada spek dia. Dia jangan lebih daripada 46 mm. Itu yang C4 aku bagi tahulah. Okey.
So far smooth, lancar, ringan, berdezuk perginya. Okay guys, sampai situ aja video aku untuk pemasangan enjin tengah. Okay, next kita akan, aku tak pasang dulu kiri kanan ni, aku akan pasang head block dulu untuk aku ukur compression ratio dulu. Dan aku tak ukur compression ratio, aku akan ukur valve pocket piston dulu. Kena tak kena. Dan lepas tu baru aku akan ukur compression ratio. Okay, tunggu video aku yang seterusnya guys. Okay, jangan lupa share, like and subscribe. Assalamualaikum.